Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Alhamdulillah, yang pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu kembali di dalam siri pengajian secara online bagi madah Al-Faraid SYI 10503. InsyaAllah pada kali ini kita akan melihat kepada tajuk Al-Huququ Al-Muta'alliqatu Bitarikatil Mayyiti, iaitulah hak-hak yang berkait dengan harta peninggalan si mati. Baik, bila berlakunya kematian, kemudian setelah selesainya pengebumian, katakanlah semua waris-waris mati telah berkumpul, adakah boleh terus dibuat pembahagian faraid, beri kepada isteri ataupun suami kepala mayat? Istilah kepala mayat itu boleh diberikan terus kepada suami ataupun isteri, dan diberi kepada anak-anak ataupun ibu bapa bahagian masing-masing. Baik, ini adalah satu soalan lantaran awal. Mudah-mudahan kita dapat fahami apa yang bakal kita pelajari pada kali ini. Dan inilah yang dikatakan sebagai al-huququ al-muta'alliqatu bitarikatil mayyiti, iaitulah hak-hak yang berkait dengan tarikah, dengan peninggalan si mati, iaitulah dengan harta peninggalan si mati. Baik, di sana ada beberapa hak yang perlu diselesaikan oleh waris sebelum pembahagian harta pusaka dilakukan kepada waris-waris yang berhak. Yang pertamanya ialah ad-duyunul muta'alliqatu bi'ayanin minat tarikati qabla al-wafati. Yang pertamanya ialah hutang piutang yang berkait dengan ain, dengan zat daripada harta peninggalan sebelum kewafatan si mati. Jika sekiranya si mati mempunyai hutang-hutang seumpama ini, hutang ini perlu diselesaikan segera. Yang pertama yang perlu diselesaikan segera sebagai contohnya, mislu ar-rahnu. Mislu ar-rahni, seperti gadaian. Hutang yang berkait dengan gadaian, iaitulah hutang wang ringgit, kemudian ada cagaran yang berbentuk apa-apa sahaja harta milik si mati. Kebiasaannya hutang gadaian ini, kalau kita adanya muassasah gadaian ataupun adanya pajak gadai, yang mana kebiasaan daripada masyarakat kita meletak satu barang kemas yang ada nilai-nilai tertentu, contohnya nilai 10,000, kemudian daripada barang ini diambilnya hutang. Mungkin hutang itu tak sampai 10,000, sama ada 8,000 ataupun 9,000. Jadi hutang ini adalah hutang yang perlu disegerakan pembayarannya. Faman rahana syai'an wa sallamahu wa lam yatruk ghairahu thumma mata fadainul murtahini muqaddamun ala kulli syai'in hatta tajhizil mayyiti wa takfinihi. Maka barang sesiapa yang telah menggadaikan sesuatu dan menyerahkannya barang gadaian itu kepada penggadai, kepada orang yang menerima gadaian, pemiutang, dan dia menerima sejumlah hutang daripada pemiutang, walam yatruk ghairahu, dan dia tidak meninggalkan selain daripada harta yang digadai ini. Tidak ada harta lain, yang adanya ialah harta gadaian ini. Kemudian dia mati
maka hutang orang yang memberi hutang gadaian adalah muqaddamun ala kulli syai'in. Adalah didahulukan pembayarannya, urusannya didahulukan atas segala sesuatu, atas segala benda. Hatta sehinggakan tajhizil mayyiti, sehinggakan pengurusan, belanja pengurusan si mati dan juga urusan mengkafankan si mati. Sehinggakan pengurusan jenazah pun kalau nak dibandingkan dengan hutang pemberi gadaian ini, hutang pemberi gadaian adalah terlebih utama perlu dibayar daripada menguruskan jenazah. Ini dalam mazhab Syafi'i kita, tingginya pentingnya hutang gadaian ini perlu diselesaikan segera. Itu sekiranya orang yang berhutang, orang yang mati ini tidak ada harta lain untuk membayar hutang tersebut. Jadi kalaulah di sana masih ada lagi harta lain seperti rumah ke, kenderaan ke, ataupun motor ke, kemudian perlu uruskan jenazah, antara urusan jenazah dengan menyelesaikan gadaian, selesaikanlah pengurusan jenazah dahulu. Kerana di sana masih lagi si mati mempunyai harta lain yang boleh menjelaskan, menyelesaikan, melangsaikan hutang gadaian. Kemudian contoh yang keseterusnya, hutang yang berkait secara langsung dengan harta peninggalan si mati. Wa kadzalika man ishtara syai'an wa lam yaqbidhu wa lam yadfa' thamanahu thumma mata. Demikianlah orang yang membeli sesuatu benda. Dia beli sesuatu benda. Contohnya zaman sekarang ni zaman orang COD. Dia beli dah, berjanji dah. COD pukul berapa? Katakanlah COD petang, pukul 5 petang. Dia telah membeli sesuatu benda. Walam yaqbidhu, dan dia belum lagi menerima, tidak ada lagi penghantaran barang itu. Walam yadfa' thamanahu, kemudian dia belum lagi menjelaskan nilai barang tersebut. Thumma mata, kemudian dia mati. Janji pukul 5 petang, pukul 2 petang, tiba-tiba meninggallah dia. Kemudian orang yang menjual di sini, COD, bila sampai pukul 5 petang, tengok-tengok mari ramai dah orang ni. Orang berhimpun tanya buat apa? Ada kematian. Lepas tu dia kata, saya ada barang ni nak suruh ni. Nak suruh pada siapa? Tengok-tengok bersebut nama, dialah yang matinya. Jadi dia telah beli barang, kemudian dia belum lagi menjelaskan harga barang tersebut dan barang tersebut belum lagi didapati, dihantar. Dalam situasi ini, fal-bai'u ahaqqu bihi min tajhizil mayyiti wa takfinihi. Maka penjual ketika ini adalah lebih berhak dengan harga nilaian yang dijual daripada urusan menyelesaikan pengurusan jenazah dan juga mengkafankan jenazah. Di sini hutang ini yang dilakukan sebelum meninggal dan hutang ini perlu disegerakan pembayarannya. Tapi kebiasaannya orang kita ni bila berlaku kematian tu, tengok nilai barang yang diberilah. Kalau bentuk makanan mungkin taklah seberapa nak menuntut. Tapi kalau benda tu nilainya tinggi, sehinggalah dia terpaksa kalau tak dibayar, tak dijelaskan hutang tu menyebabkan kerugian yang besar kepada penjual. Seterusnya contoh yang lain bagi jenis hak yang pertama ini ialah haqquz zakati. Hak zakat. Iaitulah al-malul ladzi wajabat fihi zakatu. Iaitulah harta yang wajib padanya zakat. Harta yang sudah tiba masa untuk membayar zakat. Li'annahu kal marhuni, kerana harta yang wajib padanya zakat ini seperti barang yang digadai. Kal marhuni biz zakah, yang mana ianya tergadai dengan zakat. Mana keberkatannya berkait dengan zakat. Fayuqaddamu ala ma'unit tajhizi. Maka hak zakat ini fayuqaddam,
didahulukan ke atas ataupun didahulukan pembayarannya sebelum daripada belanja unit tajhizi, belanja pengurusan jenazah. Baik, ini hak yang pertama yang perlu diselesaikan oleh waris ataupun hak di antara hak-hak yang terawal yang perlu diselesaikan oleh waris. Sepatutnya waris bertanya, bila berkumpul tanya dulu adakah si mati mempunyai hutang gadaian ataupun terlibat hartanya dengan zakat ataupun dengan jual beli yang perlu disegerakan pembayaran kepada penjual. Belum lagi dijelaskan harga dan barangnya pun belum lagi diserahkan. Baik, seterusnya hak yang kedua, tajhizul mayyiti. Tajhiz menyelesaikan pengurusan jenazah. Menyelesaikan pengurusan jenazah. Belanja-belanja yang berkait dengan pengurusan jenazah. Fa inna tajhizahu muqaddamun ala, menguruskan. Sesungguhnya menguruskan jenazah ini adalah mendahului beberapa perkara yang berikut, iaitu muqaddamun ala baqiyatid duyun. Baki hutang piutang si mati. Hutang piutang si mati yang berada pada tanggungannya yang tidak berkait dengan secara langsung dengan harta peninggalan. Contohnya hutang piutang biasalah, hutang dengan kawan-kawan, hutang kedai kopi, hutang kedai runcit dan sebagainya. Wa ala infazil wasiyati, dan dia menguruskan jenazah ini mendahului, belanjanya didahulukan ke atas pelaksanaan wasiat si mati. Jadi kedudukannya adalah yang kedua sebelum daripada menjelaskan hutang piutang, sebelum daripada melaksanakan wasiat, wa ala haqqil warasati, dan sebelum melaksanakan hak waris-waris, sebelum memberikan hak waris. Jadi hak waris tu yang terakhir dah. Jadi yang kedua ni ialah menguruskan jenazah, belanja menguruskan jenazah. Baik, belanja menguruskan jenazah ini setakat mana dibenarkan di dalam syariat kita. Baik, menguruskan jenazah ini adalah dia bermula setelah daripada si mati meninggal dunia sehinggalah dikebumikan, dafni, sehinggalah daripada min badai al maut, selepas permulaan mati sehinggalah kepada dafni, selepas daripada dikebumikan. Termasuk dah di sini selepas daripada dikebumikan belanja memandikan, mengkafankan, belanja upah kalau perlu pada pengangkutan, perlu sehinggalah kepada dikebumikan mayat tersebut. Setelah daripada dikebumikan mayat, belanja-belanja yang berkait dengan pengebumian seperti upah orang mengaji di atas kubur itu tidak termasuk di dalam pengurusan jenazah. Ataupun kenduri tahlil itu tidak termasuk di dalam belanja pengurusan jenazah. Li'annahu minal asya'i daruriyati, kerana menguruskan jenazah ini adalah termasuk di antara perkara-perkara daruri, perkara-perkara yang perlu. Allati, mana perkara perlu ni memang perlu dikebumikan. Walaupun dia ni orang miskin ke ataupun orang yang tidak berharta benda sekalipun, perlu ada orang yang menguruskan pengebumiannya. Perlu ada orang, sama ada orang yang jiran tetangga yang lebih yang ada harta ataupun yang boleh memberi sumbangan, ataupun orang kaya yang boleh memberi sumbangan, perlu mengeluarkan sebahagian daripada harta mereka untuk mengebumikan hak sesama mereka ni, perlu kebumikan. Jangan dibiarkan mayat ini di atas rumah sehinggalah membusuk, tidak ada orang nak menguruskan kerana tidak ada belanja. Perlu disegerakan.
Jadi ianya ada termasuk di antara perkara daruri yang perlu, allati tata'allaqu bihaqqil mayyiti, yang berkait dengan hak si mati, seperti sebagai seorang manusia, ka insanin lahu karamatuhu litahattumi muwaratihi fi lahdihi. Jadi perkara ini adalah berkait dengan hak si mati sebagai seorang manusia yang mana lahu karamatuhu. Dia mempunyai kemuliaannya. Manusia mempunyai kemuliaannya. Walaupun dia ni orang miskin, tapi dia juga seorang manusia yang mana Allah Ta'ala telah memuliakan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Atau kalau orang tu orang kafir sekalipun, kafir zimmi, tidak boleh kita biarkan dalam keadaan membusuk. Dia sudah mati, tidak ada orang uruskan. Jadi menjadi tanggungjawab kepada orang Islam. Sama ada orang Islam tu jiran tetangganya ataupun masyarakat sekeliling. Kalaulah si mati itu non-Muslim sekalipun, tetapi kita perlu uruskan juga jenazahnya untuk mengelakkan daripada perkara buruk yang berlaku. Bayangkanlah kalau tidak diuruskan, menyebabkan berlakunya fitnah dengan baunya yang busuk sehinggalah menyebabkan penyakit boleh merebak dengan sebab kita membiarkan mayat tanpa diuruskan. Litahatumi muwarati, supaya mesti kita mesti dikebumikannya, ditutupnya. Muwaratihi ditutup, maksudnya dikebumikan fi lahdihi, di dalam liang lahatnya, di dalam kuburnya lah. Mana mesti kita kebumikan orang yang telah meninggal di dalam kuburnya. Tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Baik, perkara yang ketiga, salisan ad-duyunul muta'alliqatu fi zimmatil mayyiti. Hutang piutang yang berkait pada tanggungan si mati, yang tak ada perkaitan secara langsung dengan zat harta peninggalan si mati seperti zakat, seperti barang gadaian dan sebagainya. Ini hutang piutang biasa. Fa innaha muakharatun an ma'unit tajhizi wa muqaddamatun 'alal wasiyyati wa haqqil warasati. Hutang piutang biasa ini adalah muakharah, dilewatkan pembayarannya, mana dikemudiankan pembayarannya daripada ma'unit tajhiz, belanja pengurusan jenazah, dan ianya adalah didahulukan di atas wasiat. Maknanya sebelum daripada wasiat, hutang piutang perlu diselesaikan. Dan hutang piutang ni perlu diselesaikan juga selepas daripada belanja pengurusan jenazah. Dan juga perlu diselesaikan, perlu didahulukan pembayaran hutang ini sebelum daripada hak faraid kepada waris-waris. Sawa'un kanat hazihi duyunu min haqqillahi ta'ala, sama ada hutang piutang ini termasuk dalam hak Allah Ta'ala, seperti zakat. Zakat harta simpanan. Wan nuzuri, nazar, dia bernazar, si mati pernah bernazar sebelum mati. Kalaulah dia selamat daripada bala bencana ataupun berjaya mendapat satu-satu benda, dia nak sembelih kambing contohnya sebagai nazarnya, ataupun dia nak beri sedekah ke apa ke, ini termasuk dalam pengertian hutang yang berkait dengan hak Allah. Wal kafarat, dan juga segala kafarah dengan sebab dosa-dosa ataupun dengan sebab kesalahan yang dia buat, perlu kepada kafarah, seperti kafarah zihar ke, ataupun kafarah kerana melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan. Itu kafarah yang perlu diselesaikan oleh si mati, dan kalau dia tak sempat selesaikan,
diambil daripada harta pusakanya. Au kanat min huquqil ibadi, ataupun ianya termasuk daripada hak hamba, daripada hak-hak hamba, mislul qardi, seperti hutang piutang wa ghairihi, dan juga yang lain-lain. Hutang piutang biasa ataupun sewa menyewa ke, yang termasuk di dalam hutang sesama manusia. Baik, yang keseterusnya, hak yang keempat, al-wasiyatu min sulusi ma baqiya min malihi. Wasiat. Jadi yang keempat ni barulah wasiat. Jadi wasiat tu perlu diselesaikan sebelum daripada pembahagian harta. Wasiat daripada 1/3. Wasiat yang dibenarkan ialah wasiat daripada 1/3 ma baqiya. Apa yang berbaki min malihi, daripada harta peninggalannya. Jadi 1/3-nya dikira daripada mana? Setelah ditolak. Setelah ditolak semua hak-hak yang 3 sebelum daripada ni. Yang 3 di atas. Selesaikan hutang, hutang gadayang, kemudian belanja pengurusan jenazah, kemudian hutang biasa. Setelah ditolak 3 perkara ini, barulah diselesaikan wasiat 1/3. Contohnya kalau seorang tu dia ada duit sebanyak nilai yang harta dia RM3,000. RM3,000, kemudian setelah ditolak belanja semua, katakanlah habis 1,000 semua, tinggallah 2,000. Jadi 2,000 ni wasiatnya hanyalah dibenarkan sekadar 1/3 daripada 2,000. Jadi darab lah, ambil kalkulator darab. Maksudnya 2,000 bahagi 3. 2,000 bahagi 3 ni dalam apa? RM666.67. Macam itulah wasiat, jumlah qadar wasiat yang dibenarkan. Dan kalau dia tak berwasiat, tak perlulah ditolak hartanya untuk dikeluarkan wasiat. Dan sebab dia tak berwasiat, nak bagi wasiat pada siapa? Maknanya kalaulah dia berwasiat, katakanlah dia fikir dah ni, dalam bank dia ada 3,000. 3,000 dalam bank. Kalau aku mati, aku nak bagi 1,000. Tolak nak bagi 1,000 untuk wasiat. Wasiat untuk siapa ni? Wasiat untuk beli atap surau. Nak beli atap surau. Maksudnya nak bina surau lah. Atap surau. Setelah dia mati, ditolak hutang piutang sehinggalah tinggal 2,000. Bila tinggal 2,000, setelah 3 perkara di atas ditolak belanja, kalau ada hutang piutang yang berkait dengan gadayang, kemudian urusan jenazah, kemudian dibayar hutang biasa. Wasiat dia sebanyak 1,000 telah melebihi 1/3. Kerana 1/3 bila dah ditolak, bakinya 2,000, tak sampailah 1,000 tu akan melebihi 1/3, bahkan 1/2 pula. Jadi bila begitu, kadar 1,000 ni tidak sah untuk dikeluarkan wasiat. Melainkan apabila semua warisnya bersetuju. Itu cerita lain. Kalau warisnya yang berakil balik dan juga matang sudah bersetuju dengan 1,000 ni walaupun melebihi 1/3, itu cerita lain. Tapi kalau dalam keadaan biasa, sekadar 1/3 lah daripada 2,000. RM666.67. Kalau tak silap lah, 67 sen. Kena kira lah bagi 3. Jadi jumlah itu sajalah yang dibenarkan untuk membeli atap surau. Jadi tak boleh lah. 1,000 ni tak boleh. Tak lulus. Itu maksud wasiat daripada 1/3 daripada apa yang berbaki daripada harta peninggalannya. Wahia muakharatun anid daini. Wahia muakharatun. Ianya terkemudian. Pembayaran wasiat ini diuruskan kemudian. Anid dain, sebelum selepas daripada pembayaran hutang. Bil ijma' dengan sepakat ulama'. Wa muqaddamatun, dan ianya didahulukan ala haqqil warasati, sebelum daripada hak waris. Maknanya kedudukan wasiat ni ialah yang keempat. Setelah yang pertama, kedua, ketiga, barulah yang keempat wasiat ini. Kemudian yang kelima barulah hak waris. Hak waris yang kelima.
Tetapi di dalam Quran macam mana Allah Ta'ala sebut, wa taqdimuha fil Qur'ani kama fi qawli ta'ala min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Maknanya pembahagian ini adalah sebahagian daripada petikan ayat yang panjang berkenaan dengan qadar pusaka. Min ba'di wasiyatin, kadar pembahagian faraid yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu adalah diselesaikan selepas daripada min ba'di wasiyatin. Diselesaikan selepas daripada wasiat. Selesaikan selepas daripada pembayaran wasiat yang diberikan, yang diwasiatkan oleh si mati dengannya ataupun selepas daripada hutang. Baik, dalam ayat ini wasiat disebut dahulu, kemudian audain disebut kemudian. Disebut selepas daripada wasiat. Jadi mana dulu ni, wasiat ke atau membayar hutang? Jadi di sini disebut wasiat dahulu, kemudian disebut hutang, bukanlah bermakna wasiat itu perlu diselesaikan sebelum pembayaran hutang. Tapi sebaliknya, wasiat itu diselesaikan selepas daripada pembayaran hutang. Jadi walaupun didahulukan sebutannya, wasiat ni didahulukan sebutannya di dalam Al-Quran, tidaklah menunjukkan wajib mendahulukan wasiat atas hutang. Bahkan ianya mempunyai bal quddimat, mempunyai hikmat yang tertentu daripada disebut wasiat dahulu sebelum hutang. Bal quddimat, bahkan didahulukan lil inayati biha, supaya mengambil cakna, supaya mengambil berat dengan wasiat ini, supaya orang ramai mengambil berat tentang wasiat. Wahassul warasati lil inayati biha, wahassil warasati, dan juga untuk menggesa para waris ala infaziha, atas melaksanakan wasiat. Li'annaha mazannatut tasahuli, kerana wasiat ini merupakan mazannah, satu benda yang sangkaan tasahul, orang mengambil ringan, orang memandang ringan, waris-waris memandang ringan min qibalil warasati, daripada pihak waris. Sebab oleh kerana wasiat ini, penerima wasiat kadang-kadang orang tak tahu, penerima wasiat itu sendiri tak tahu. Berbeza dengan hutang. Orang yang memberi hutang, pemiutang itu dia tahu orang ini dah mati, dia akan berusaha, kalau dia nak hartanya, kalau dia nak juga bahagiannya, dia akan berjumpa dengan waris. Tapi penerima wasiat, katakanlah wasiat untuk anak yatim. Anak yatim mana nak minta dengan keluarga si mati. Oleh kerana itulah ramai daripada kalangan waris ini memandang ringan berkenaan dengan wasiat ini. Sebab itulah didahulukan sebutannya di dalam Al-Quran. Bi'tibariha tabarru'an, berdasarkan perkiraan wasiat ini adalah sebagai tabarru' min muwarrisihin, daripada si mati mereka, daripada pewaris mereka, itulah orang mati. Bila sebut wasiat ni adalah tabarru', satu benda yang berbentuk tabarru', yang tidak ada pulangan timbal balas daripada penerima. Dari sudut timbal balas tu, dari sudut tidak ada, bukan akad iwad lah, bukan akad yang adanya ganti mengganti seperti jual beli. Qad yarawna fiha, kadang-kadang mereka waris-waris ni yarawna fiha, melihat berpandangan pada wasiat ni, muzahamatu li haqqihim, akan zahmah, akan berebut-rebut dalam hak mereka. Bila wasiat 1/3 paling banyak dikeluarkan, menyebabkan hak mereka akan berkurangan, hak dalam pewarisan mereka akan berkurangan. Macam tadilah, kalau 2,000 talak sebanyak RM666.67. Kalau ditolak benda ni, kalau ini wasiat, ini wasiat sekadar 1/3. 1/3. Jadi sudah berkurangan menjadi berapa? RM1,333. Jadi berkurangan dengan kekurangan yang dilihat banyak di sini. Ini kalau jumlah 2,000. Jadi menyebabkan berlakunya muzahamah. Zahmah. Muzahamah ni maksudnya kalau jalan raya tu jam hak mereka. Jadi mereka ni dah lah ramai, waris-waris ramai. Tapi ayah tinggal 2,000 je, lepas tu tolak pula bahagian wasiat.
Jadi pandangan daripada penerima harta pusaka ni, mereka melihat wasiat ini menyebabkan berlakunya zahmah pada hak mereka. Kemudian yang terakhir sekali, perkara yang berkait dengan harta peninggalan si mati ialah perwarisan. Al-irthu. Dan inilah dia fokus kita dalam faraid. Al-irthu ni adalah hak yang terakhir sekali. Setelah daripada kita bincang 4 hak sebelum daripada ini ditunaikan, barulah berlakunya perwarisan, boleh diberikan hak kepada waris-waris. Wa huwa akhirul huquqil muta'alliqati bitarikati wa yuqassamu baina afradil warasati hasba ansibaihim. Ianya merupakan hak yang berkait dengan harta peninggalan yang terakhir. Ianya berkait dengan hak terakhir harta peninggalan dan dibahagikan di antara individu-individu waris. Kepada individu waris, kepada isteri ataupun suami, kepada anak-anak, kepada ibu ataupun bapa, berdasarkan kepada bahagian ansibaihim, berdasarkan kepada nasib ataupun bahagian mereka yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi inilah 5 perkara yang menjadi kewajipan kepada waris untuk selesaikan. Tak boleh lompat terus dibahagi harta pusaka tanpa mengambil kira hak-hak sebelum daripada itu. Jadi secara ringkasannya, boleh kita lihat gambar rajah macam mana perjalanan menguruskan harta si mati daripada dalam bentuk tangga ni bermula daripada yang pertama hutang gadaian. Pertama ni hutang gadaian dahulu. Perlu diselesaikan hutang gadaian. Kemudian yang kedua, urusan jenazah. Yang pertama, urusan jenazah yang kedua. Kemudian yang ketiga, hutang biasa. Kemudian yang keempat, tunai wasiat. Yang kelima, pembahagian, last kali pembahagian faraid kepada ahli faraid, fardu dan juga sabah. Jadi, Ustaz harap semua anak-anak pelajar sekalian dapat menyusun, dapat menguruskan kalau berlaku kematian keluarga terdekat ke, boleh ingat susunan ini, boleh ingat sehinggalah boleh menguruskan. Boleh cerita kepada anak beranak, kepada waris-waris si mati, jangan terus kalut untuk bahagi faraid. Duduk-duduk panggil-panggil, okey faraid, isteri 1/8, suami 1/4. Isteri 1/4, suami 1/2 dan sebagainya. Tengok pada keadaan. Tapi bila tanya, dah belanja usung jenazah tadi, jenazah tu tubuh sasa. Jadi orang hak usung jenazah tu nak beli ubat, nak sakit orang. Jadi ada belanja nak menguruskan jenazah. Perlu ditolak ataupun tidak? Itu semuanya sukarela. Tak boleh bab agama ni ambil upah. Jangan gitu pula. Ada perkara yang perlu dijelaskan. Bukan terus buat pembahagian harta tanpa mengambil kira hak-hak yang kita sebutkan ini. Jadi sebagai latihan untuk kita, okey, cuba lihat soalan yang Ustaz buat ni. Soalan ni fresh ni. Tidak ada lagi jawapan ya. Dan Ustaz pun tak buat lagi lah jawapan untuk soalan seumpama ni. Untuk penyelesaian ni. Okey, at-tadribu, latihan. Cuba selesaikan masalah ini. Masalah apa? Tuwfiya rajulun an zaujatin. Baik, seorang mati, seorang lelaki mati. Meninggalkan isteri. Wa banin. Dan seorang anak lelaki. Jadi yang pertama waris dia isteri. Kemudian yang kedua warisnya ialah anak lelaki. Wa taraka amwalan, ditinggal banyak harta. Qimatuha, yang mana nilai hartanya ialah sebanyak RM300,000. Jadi RM300,000 tu adalah nilai yang harta yang ditinggalkan. Tak tahulah RM300,000 tu tanah ke, rumah ke, kebun ke, kenderaan ke, RM300,000.
Okey, katalah jual dinilaikan sebanyak 300,000. Wa qad awsa wa qad awsa tis'ina alfa ringgitin li bina'il masjid. Dan lelaki ini telah beri wasiat. Sebelum mati wasiatnya bertulis. Ini kita katalah wasiat itu bertulis. Sebanyak 90,000 untuk bina masjid. Jadi dalam kes ni dia ada wasiat. Si mati meninggalkan wasiat. Kemudian wa alaihi dainul murtahini, dan dia ada hutang gadayang sebanyak asharata alaf ringgit. Sebanyak 10,000 ringgit. Kemudian wa ma'un tajhizihi, belanja pengurusan jenazahnya ialah sebanyak 5,000. Sebab apa 5,000 ni? Banyak 5,000 ni. Mati jauh tau, mati luar negara. Mati kat Thailand ke, kena COVID, nak balik Malaysia, kena belanja bedah mayat ke, buat macam-macam dah. Jadi jumlahnya sebanyak 5,000 ringgit. Wa alaihi dainun fi zimmati, dan dia mempunyai hutang pada tanggungannya sebanyak 6,000 ringgit. Okay, ini kes, situasi kesnya. Jadi si mati ada jumlah harta sebanyak 300,000, 90,000 wasiat. Kalau kita lihat di sini 90,000 wasiat ini dengan nilai yang harta sebanyak 300,000 belum sampai 1/3, maknanya kurang daripada 1/3. Tetapi di sini kena berhati-hati. Kurang daripada 1/3 ni setelah ditolak. Kalau ditolak hutang piutang dan segala-gala benda lain termasuklah belanja pengurusan jenazah, adakah ia melebihi ataupun kurang daripada 1/3. Jadi di sini Ustaz tinggallah antum semua untuk menyelesaikan masalah ini, dan jawapannya bolehlah antum semua, anak-anak semua postkan di dalam Telegram, dalam grup Telegram kita, berapa nilaian yang berhak. Fa'ala dhawi ma darastum, maka berdasarkan kepada apa yang telah kamu semua belajar, halil hazihil mas'alata ma'a bayanil miqdaril wasiyati wal baqi lil warasati. Halil, selesaikan masalah ini. Okey, cuba selesaikan masalah ini. Cuba buat penyelesaian bersama dengan terangkan qadar wasiat banyak mana dibenarkan. Daripada 90,000 tu banyak mana lulus? Adakah 90,000 tu lulus tanpa ada tanya waris? Maksudnya mana si mati berhak berwasiat, dan wasiatnya adakah dia melebihi ataupun kurang daripada 1/3, dan baki banyak mana baki untuk waris, untuk zaujah banyak mana. Baik. Kalau boleh terus beri nilaian untuk zaujah banyak mana. Zaujah 1/8 kita letak tak. Banyak mana ingin qadar 1/8 ni. Dan juga ibnun, untuk ibnun bakilah 7/8. 7/8 untuk ibnun. Kalau tidak ada waris lain dah sini. Jadi baki ataupun asabah. Asabah untuk ibnun. Baik, antum semua dikendaki untuk menulis, mencari, membuat kira-kira dan juga menyusun hak-hak ini berdasarkan kepada apa yang telah kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Sebab Ustaz buat ni dalam masalah ni tidak berdasarkan kepada susunan hak-hak yang kita pelajari di atas. Jadi tugas awak ialah susung. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, sehinggalah sampai pembahagian harta pusaka dibuat. Jadi cukup sekadar ini untuk perjumpaan kita pada kali ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk slot-slot yang seterusnya. Jadi Ustaz harap semuanya dapat mengikuti dan juga memahami perbahasan kita pada kali ini. Wallahu alam. Allah manfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.